Alhamdulillah, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah memilih kita dan menjadikan kita sebagai seorang yang Muslim, iaitu seorang yang beragama Islam. Dalam kesempatan ini saya ingin menyentuh suatu tajuk berkaitan dengan maksud dan pengertian hidup dengan Islam. Berapa ramai orang Islam di akhir zaman ini mengaku bahawa dia hidup dengan Islam. Cuma salah satu daripada perkara yang mesti kita faham bahawa dengan ringkas dan mudah, iaitu hidup dengan Islam ialah hidup dengan Al-Quran dan Sunnah. Hidup dengan Islam ialah hidup dengan Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran merujuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Sunnah merujuk kepada baginda kekasih Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Cuma satu perkara yang paling penting dalam perjalanan hidup kita sebagai seorang Islam, kerana berapa ramai orang yang mendakwa dia hidup dengan Islam. Apa maksud hidup dengan Islam? Sebagaimana yang saya sebut tadi bahawa hidup dengan Islam ialah hidup dengan Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana hidup dengan Al-Quran dan Sunnah? Sudah tentulah kita mesti memahami Al-Quran dan memahami Sunnah dengan kefahaman yang benar. Dengan kata lain, tidak orang yang mendakwa dia hidup dengan Islam dan mendakwa dia hidup dengan Al-Quran dan Sunnah, hendaklah dia hidup dengan para alim ulama. Ini salah satu daripada kunci hidup dengan Islam. Kerana kita tidak akan mampu, khususnya kita sebagai seorang awam, orang awam seumpama kita ini, kita tidak akan mampu memahami Al-Quran. Kita tidak akan mampu memahami hadis dengan tepat. Kerana Al-Quran dan hadis itu adalah suatu warisan yang Allah dan Rasulnya telah meninggalkan perkara itu kepada pewaris-pewarisnya. Sebagaimana yang kita sebut dalam hadis baginda yang masyhur, al-ulama warasatul anbiya, para alim ulama itu adalah pewaris kepada para anbiya, kepada para nabi, khususnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka oleh demikian, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hendaklah kita pastikan hidup kita ini sentiasa bersama dengan para alim ulama, kerana merekalah menjadi pewaris Nabi, merekalah yang memahami Al-Quran, merekalah yang memahami Sunnah. Maka sesiapa yang menjauhi para alim ulama, sudah tentulah dia telah menjauhi Al-Quran dan Sunnah. Maka sesiapa yang menjauhi Al-Quran dan Sunnah, sudah tentulah dia tidak hidup dengan Islam sebagai seorang Muslim yang sempurna pada ilmunya, pada amalnya, pada segala-galanya. Kerana hidup dengan Islam adalah hidup dengan akidah. Dan akidah yang kita kena pastikan ialah akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan mana mungkin kita mampu memahami akidah Ahli Sunnah wal Jamaah kalau kita tidak mengikut ulama-ulama Ahli Sunnah wal Jamaah. Hidup dengan Islam adalah hidup dengan syariat. Maka mana mungkin kita mampu memahami syariat, hukum, hakam, peraturan Allah, kecuali kita kena rujuk para alim ulama yang memahami hukum, hakam dan peraturan Allah. Hidup dengan Islam juga hidup dengan akhlak. Mana mungkin kita berakhlak dengan akhlak Islam, tetapi kita tidak mewarisi akhlak Islam itu daripada para alim ulama. Kerana akhlak itu adalah perangai, akhlak itu adalah adab, akhlak itu adalah kelakuan. Walaupun ada sedikit perbezaan antara akhlak dengan adab. Sesiapa yang beradab sudah tentu dia berakhlak, sesiapa yang berakhlak belum tentu dia beradab. Walau bagaimanapun, adab dan akhlak yang ada pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu semuanya diwariskan secara teori dan praktikalnya kepada para alim ulama. Oleh demikian, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, didiklah diri kita, didiklah ahli keluarga kita, dan bahkan kita mesti mewajibkan diri dan anak-anak kita sentiasa menghadiri majlis-majlis para alim ulama, majlis-majlis ilmu, majlis-majlis yang ulama itu mengajar kita praktikal beramal, dan ulama-ulama itu membimbing akhlak dan adab kita. Itulah salah satu daripada cara yang secara praktikalnya, teori dan praktikalnya untuk hidup dengan Islam. Maka sesiapa yang hidup dengan Islam, sudah tentu dia akan mati dengan Islam. Maka sesiapa yang hidup dan mati dia dengan Islam, maka dia akan selamat, kerana Islam itu memberi makna keselamatan dunia dan akhiratnya. Begitulah sedikit peringatan daripada saya untuk diri saya dan muslim-muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Moga-moga dia memberi satu manfaat dalam kehidupan kita. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat.